fahami dengan lawan bagi yang Nabi sebut. Sebab apa lagu ni? Sebab Nabi SAW, walaupun tugas Nabi SAW memberi berita dua berita. Mana? Berita gembira dan berita yang menyakitkan. Kayak gitu kan? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Gitu kan Nabi? Basyiran artinya sang pemberi berita gembira, nadhira sang pemberi peringatan yang menakutkan. Itu Nabi SAW. Nabi dua-dua, bukan duk cerita syurga saja tak, cerita latik neraka. Tetapi Allah Ta'ala sebut tugas Nabi ni bukan sebut, bukan beri peringatan menakutkan sahaja, beri peringatan yang menakutkan terlebih dulu daripada memberi peringatan yang mengembirakan, bukan. Nabi Allah Ta'ala tak kata naziran wa basyira. Tak sebut itu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas naziran wa basyira. Tu ayat tak sebut lagu tu. Tu ayat sebut basyiran wa nazira. Itu pemberi berita gembira dulu, lepas tu gembira sama. Tak juga, ada juga berita yang menakutkan. Tapi hak menakutkan ni lepas daripada berita gembira. Berartinya dalam apa-apa sahaja janjian iqab, ada orang panggil janjian nikmat. Maka di sini Nabi tak sebut iqab, Nabi tak sebut akibah. Nabi tak sebut orang panggil akibat iqab, janjian apakah kalau seorang itu melihat kepada yang elok daripada tubuh perempuan yang ajnabiyah. Nabi tak sebut, tapi Nabi sebut nikmat dia apabila kita tinggal benda tu. Gitu. Maka lalu Nabi SAW sabda, faman tarakaha, maka barang siapa meninggallah ia, barang siapa akan dia akan an-nazara ila mahasinil mar'ah tadi, akan dia akan memandang, menilik kepada yang elok daripada tubuh seorang perempuan itu. Tinggal tu kerana apa? Ni tidaklah orang panggil daripada nas hadis, bukan daripada mantuk hadis, tapi mafhum hadis, kerana takut akan Allah Ta'ala. Gitu. Tak tengok yang elok daripada tubuh perempuan itu kerana takut ke Tuhan, bukan takut orang tina tu marah, bukan. Sebab ada juga dia tengok kau tina tu ni, tengok tak kelik, orang tu kata, hoi jantan jalang, jantan apa, jantan boya, dia kata. Dia pun jadi tak tengok tu bukan sebab Tuhan, sebab takut orang marah. Tak jadi tu, tak jadi. Tinggal tu kerana Tuhan. Gitu. Tu kalau nak tengok boleh sangat, tapi tak tengok kenapa? Kerana Tuhan marah. Gitu. Jadi kalau tinggal bukan kerana Tuhan, mana tinggal takut orang marah, orang tina tu marah, oi apa ni, mata liar sangat ni, tengok kau tina gini ni. Dia pun tak tengok. Ataupun tinggal tengok tu kerana sakit mata. Sakit mata itu ni. Sebab tu tak tengok, sakit mata. Kalau tak tengok dia ayat. Kalau tak sakit mata, hamba nak tengok juga. Tak jadi lagu tu. Jadi tinggal tu kerana khasyatillah, kerana takut ke Tuhan. Khaufillah, takut ke Tuhan, takut dengan azab Tuhan, takut dengan seksa Tuhan. Takut kerana tu, tinggal kerana tu. Maka baru dapat nikmat yang Nabi nak sebut ni. Mana? Azaqahullahu ta'ala, azaqahullah, nescaya. Ini jawab bagi barang siapa tadi, ataupun jawab bagi maka. Sebab ada faman tu, maka barang siapa. Jawab bagi maka, jawab bagi for syartiyah dia bagi. Nescaya
memperasa akan dia akan barang siapa. Memperasa di mana? Memberi rasa, itu. Memberi kecap di batin hati, itu maksudnya. Siapa beri kecap, siapa bagi zuk, siapa bagi rasa tu? Oleh Allah Ta'ala. Tu pakai bagi azab. Nak memberi rasa, memperasa, yakni memberi rasa, memberi kecapan di dalam batin hati seorang yang meninggalkan melihat mahasinil mar'ah tadi tu kerana takut pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kecap, bagi rasa, bagi zauk dalam batin hati seorang tadi tu, ta'ma ibadatin, akan kesedapan amal ibadat, tasurruhu, yang menyukakan ia amal ibadat, akan dia, akan barang siapa. Tengok. Nah, jadi mafhum daripada janji nikmat oleh Nabi SAW. Ni nikmat ni apa ni? Nikmat. Jadi Nabi sebut dah, barang siapa yang melihat kepada, barang siapa bermula sesungguhnya melihat kepada yang elok. Innan nazara ila mahasinil mar'ah, sesungguhnya melihat kepada yang elok daripada tubuh perempuan ajnabiyah itu, sahmun min sihami iblisa, sahmun masmumun min sihami iblisa, anak panah beracun daripada segala anak panah iblis. Artinya yang membinasakan, yang menghancurkan, yang membunuhkan agama sangat-sangat mujarab, sangat-sangat padu, sangat-sangat orang panggil apa? Sangat-sangat apa? Sangat-sangat padu, orang panggil racun dia ni. Sangat segera pada membinasakan. Nabi sebut lagu tu. Kemudian Nabi sebut nikmat. Nabi buat berita gembira. Ni nikmat dia panggil. Ni berita gembira. Apakah kegembiraannya kalau kita tidak tengok kepada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tadi tu? Maka Nabi kata, siapa-siapa yang tinggal melihat perkara tersebut kerana takut ke Tuhan, bukan sebab sakit mata ke, sebab orang marah ke, malu ke orang ke, tidak, tapi kerana takut ke Tuhan, Tuhan marah, maka Tuhan bagi kecap dalam batin hati dia rasa manis amal ibadat tu menyeronokkan dia. Itu berarti mafhum kita faham. Makna kita faham daripada hadis ni, kalau kita ibadat rasa tawa hebat, tak rasa manis gapo satu, itu ke. Kalau Kelantan tak boleh, kalau teo tawa, kopi tawa, dia kena manis tak mau, susu sekat-sekat ngelah, bau sedap, bau rasa ada rasa ya bang. Kalau lagu tu, berarti Tuhan tak bagi kecap di batin hati kita rasa manisnya amal ibadat. Kenapa Tuhan tak bagi tak bagi azaqahullah, tak bagi kecap akan kita oleh Allah Ta'ala, ta'ma ibadatin, manisnya orang panggil ibadat yang kita buat. Kerana barangkalinya banyak benda haram yang kita tengok, kita tak tinggal. Tu. Dan ibadat tidak jadi seronok, jadi berat. Itu kan? Jadi berat kita. Saat ni baru maghrib, isyak dah cepat teh. Okay. Kata dah baru sebut isyak. Tak berhenti lah azan.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Jadi apabila ibadat yang kita buat ni kita tak rasa manis, dan ibadat yang kita nak masuk buat tu kita rasa berat, nak tidak seronok, nak tu ni tak rasa seronok. Macam kita benda kita seronok lagu mana benda kita seronok ni tak ada persiapan kita tu sambil-sambil lewa, tak ada. Bila benda kita nak buat tu kita seronok, kita akan buat persiapan dengan bersungguh-sungguh, dengan sempurna untuk buat perkara kita seronok. Jadi ibadat ni apabila kita tak berasa seronok dan kita tak rasa manis, berartinya kita tu ada dosa yang banyak, terutama melihat perkara-perkara yang haram. Itu tu sebab janjian Nabi ni, faman tarakaha adzaqahu Allah taala ta'ma ibadatin tasurruhu. Barang siapa yang meninggalkan melihat perkara yang haram tadi itu kerana takut pada Allah Ta'ala, Allah bagi kecap dalam batin hati dia manis amat ibadat, dan menyeronoklah ia ibadat tersebut akan diri dia. Itu. Jadi kita boleh tahu selalu lah. Kita ada dosa banyak ke sikit ke, boleh tahu selalu. Mana? Tengok ibadat kita tu, kita rasa rajin seronok ke kita nak buat, dan rasa manis ke tidak dalam mengerjakan amal ibadat tersebut. Itu. Jadi kalau rasa berat wa amal ibadat, rasa tawah hebat wa amal ibadat, berarti dosa kita tu tentang mata terlalu banyak, sehingga Tuhan haramkan kita rasa manis dalam ibadat dan rasa seronok ibadat yang kita nak buat. Maka obatnya tak ada hal lain dah, kita sebut tadi, taubat. Iaitu rukun yang terbesar dalam taubat ni ialah an-nadmu, menyesal. Wa alamatun nadmi al-buka'u. Wa alamatun nadmi buka'u. Tanda kata kita menyesal ialah menangis, mengalirkan air mata. Tanda kata kita tu orang yang Allah Ta'ala kerah hati, tarkul buka. Itu kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, li kulli syai'in alamu, tiap-tiap suatu itu ada tandanya. Wa alamatul khizlan, dan tanda orang yang Allah Ta'ala tinggal hati dia, Tuhan tak bagi taufik pada diri dia, Tuhan tak cara ke dia, ialah tarkul buka, tinggal menangis apabila mendengar tidak dosa. Kita nak tahu kita boleh menangis ke tak tu, payahlah kalau ramai-ramai. Cuba kita duduk sore, bangun pukul 2-3 pagi, duduk atas jadah. Kalau ingat dosa-dosa kita, rasa takut tak Tuhan, mari takut, mari nak sebab, mari menyesal, mari nak menangis. Alhamdulillah, itu tandanya Tuhan masih bagi taufik
Nah, masih bagi hidayah, petunjuk dan kekuatan untuk kita jadi hamba pada Allah Ta'ala. Tapi bila kita ingat hijau dosa kita buat, tak berasa gapo, berasa seronok tu ada, bukan rasa nak buat pula lepas ni ni. Hak tak buat lagi tu cita-cita nak buat juga. Nah, tu tak tengok lagi orang tina tu. Nah, janda tu tak nampak, tak diteropong lagi. Sudah ni. Janda tu tak diteropong lagi, janda tu teropong dah, janda ni tak diteropong lagi. Esok lagi berat dah hari ni. Nah, itu tandanya orang tu Allah Ta'ala kerah hati dia, pegelak hidayah ke jiwa dia, dan Allah Ta'ala hilangkan rasa zauk, kecak manis batin hati dia terhadap amal ibadat, dan ibadat dia pasti dia tak berasa seronok, bahkan rasa buat tu dengan terpaksa. Kalau tak ada orang dia bangun sembahyang, qamu kusala. Nah, kalau tak ada orang yang bangun sembahyang, malah lembek. Allah Akbar, baju tak pakai, kepelekat tinggi sikit pada pusat ni. Tehok senapak, lepas tu rokok sujud ke apa, sekurang-kurang tu makninah lah, subhanallah subhanallah subhanallah. Ataupun apa hebatlah bila yura'unan nas, bila dia mari masjid kat, barulah serbannya, berjangguknya, celoknya, wasabih, suginya, gapo jubuh, gapo dah ni. Barulah nampak kemas maya apa, kihore dah orang tengok. Habis itu. Maka agama orang lagu ni ibaratnya hancur, seperti dia melanggar bangunan rumah dia dengan kereta sodok. Pergi sodok rumah dia sendiri, maknanya dia pergi sodok agama dia sendiri dengan melihat yang elok daripada tubuh perempuan. Habis koma situ, hadis nabinya koma situ menceritakan akan ini hadis, pada meriwayat akan ini hadis oleh Al-Hakim, oleh Imamul Hakim di dalam Mustadrak Sahihaini daripada Huzaifah. Jadi Sayyidina Huzaifah Ibnul Yamani radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meredalah oleh Allah daripadanya Huzaifah, dan menghukumkan ia Al-Hakim akan sanad ini hadis dengan sahih. Jadi hadis ni rawahul Hakim fi Mustadrak Sahihaini wa sahhahul Hakim fi sanadihi. Nah, jadi hadis ni diriwayat oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak Sahih dia, dan Imam Al-Hakim menghukumkan sahih sanad hadis ni. Jadi bila hadis ni hadis yang sahih, boleh jadi hujjah dalam agama. Jadi hujjah dalam agama. Bukan setakat fadilatul amal, bukan setakat fadailul a'mal, bukan setakat fadailul a'mal. Dia kalau hadis yang dhaif tak boleh jadi hujjah, mana tak boleh mewajibkan orang lain, tak boleh nak ilzam kau, tak boleh. Hanya boleh fadailul a'mal, untuk beramal-beramal, kelebihan-kelebihan beramal diri sendiri saja, taghrik. Nah, contoh seperti hadis pakai serban, hadis pakai jubah, contoh hadis lagu ni tak boleh buat hujjah sebab dhaif, tak boleh mewajibkan orang lain. Semua orang masjid wajib pakai serban, sunnah Nabi ni pakai jubah, tak boleh gitulah. Awak nak pakailah. Sebab ada hadis dhaif, untuk beramal diri sendiri boleh fadailul a'mal. Nak ilzam, nak wajib orang lain tak boleh, sebab hadis tu hadis yang dhaif. Tapi kalau hadis ni yang sahih, bukan setakat untuk fadilah amal. Apa tak tengok retin orang ni, tak gitu teropong retin janda tu janda ni. Saya nak kecap ni, batin hati saya rasa manis amat ibadat, bila saya dapat kecap nanti saya tengok pula. Kayak gitu. Hadis ni hadis yang sahih, bukan setakat untuk fadailul a'mal.
bahkan jadi hujjah bahwasanya haram melihat yang elok daripada tubuh perempuan yang ajnabiyah yang sah nikah dengan kita tapi bukan bini kita, haram. Tu sebab Nabi buat tasbih balik. Nabi tak kata innan nazara ila mahasinil mar'ati kasahmin, Nabi tak ada gitu, tapi sahmun masmumun min sihami iblisa. Memandang kepada tubuh perempuan yang ajnabiyah itu ialah benar-benar racun yang membunuh agama seorang daripada racun-racunnya iblis syaitan. Itu lagu tu. Habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adam hazzuhu minaz zina. Nabi kata likulli ibni adam, ada bagi tiap-tiap anak Adam, yakni tiap-tiap manusia itu, yakni anak Adam itu, hazzuhu, habuannya, bahagiannya. Apa makna hazzuhu, habuan atau bahagian? Artinya sebab-sebab yang membawa kepada zina, itu makna. Hazzuhu minaz zina, makna bahagian daripada zina. Mana ada sebab-sebab yang boleh mengheretkan seorang itu kepada zina yang sebenar. Ini zina yang sebenar ni masuk zakar laki-laki itu tenggelam kepala hasyafah di dalam parak perempuan yang bukan isteri dia. Maka zina adalah itu dia panggil zina. Lepas tu nak pergi ke kepala hasyafah tu masuk, dia bukan pergi dengan tak khabar, bukan pergi dengan tak nampak, buana lekat dah ni, bukan lagu tu. Dia pergi tu ada sahabat dia, ada sesuatu yang mendorong, lagu tu. Maka sebab tu Nabi kata likulli ibni adama hazzuhu minaz zina, ada bagi tiap-tiap anak Adam itu habuannya, bahagiannya, yakni apa? Sebab-sebab yang menarikkan diri dia jadi berzina. Itu maksudnya. Mana? Fal'ainani, maka bermula dua mata itu. Tazniyani, berzina kedua-duanya. Yakni apa berzina kedua-duanya? Sabab bagi berzina kedua-duanya. Itu maksud sini. Sebab tu hadis ni kita tak boleh faham zahir gitu. Nabi kata fal'ainani tazniyani. Maka bermula dua mata kita ni berzina kedua-duanya. Berzina mana? Mata jadi kemaluan ke mana? Ada hasyafah. Lepas tu mata ni masuk dalam parak retina lagu tu. Bukan. Lepas tu fala ainani tazniyani, maka bermula dua mata ni jadi sebab bagi berzina kedua-duanya. Tu makna gitu dah. Tu. Lagu mana? Dua mata kita tu jadi sabab musabab bagi berzina. Wazinahuma, dan zina kedua-duanya mata kita itu yakni habuan, bahagian atau sebab-sebab yang menarikkan dua mata tu kepada berzina itu an-nazaru, ialah memandang kepada barang yang tiada harus, yakni haram. La yajuz artinya haram dipandang. Itu jadi mata kita ni jadi habuan berzina, mana jadi bahagian berzina, jadi sebab musabab yang mengheretkan kita kepada berzina, yakni dengan sebab kita memandang, melihat. Tengok Nabi mula dengan mata dulu. Nabi tak mula dengan tangan dulu ke berapa dah. Sebab dia tak ada orang jalan-jalan pak jamu. Lepas tu zina dah, tak ada gitu.
dia mata dulu, daripada mata jatuh ke kemaluan selalu lah senang dia tu. Ada bukan jatuh ke hati, jatuh ke kemaluan selalu pun. Tu ingat ada ucapan Tok Guru Nek Aziz di Kelantan dulu, dia buat hari apa tutup aurat, orang panggil bulan tutup aurat gitu lebih kurang. Dia sebut kata, kenapa kau kita kena tutup aurat? Karenanya syarak bimbang takut mata manusia ni apabila tengok tu kan, daripada mata jatuh ke kemaluan. Bila mata kita tak jaga, kemaluan kita mula aktif ya. Jelas sungguh. Orang tua-tua kata daripada mata jatuh ke hati. Dak, kalau bak zina ni tidak jatuh ke hati, jatuh ke kemaluan lalu. Paknya naik gitu selalu dah. Tu tengok. Tu tengok. Wal yadani, dan kedua tangan itu tazniyani, berzina keduanya, dua tangan. Tangan apa berzina? Yang ni tangan tu kan jadi kemaluan. Bukan, yakni jadi sebab musabbab bagi berzina, itu maksud itu. Jadi wal yadani tazniyani, dan bermula dua tangan itu berzina kedua-duanya, yakni sabab musabbab bagi berzina seorang anak Adam itu dengan kedua-dua tangan dia. Lagu mana? Wazinahuma, dan bermula zina, yakni bermula sebab musabbab mengheret kepada seorang itu berzina dengan dua tangannya itu. Al-batshu, ialah dengan menampar ataupun menyentuh, menjamuh akan yang dilarang, menampar, menyentuh, menjamuh nyoyang. Duk pergi situ. Dia mula-mula mata dulu, lepas mata pergi dekat kecek kenalan gapo gitu gini, ambil nombor telefon. Lepas tu ajak dating. Lepas tu duk alas kereta kan, duk tengok mu aku. Ada mata pula. Lepas tu tangan pun duk situ. Tu zina ada lagi, tak zina lagi tak kalau kira. Tapi dengan tangan tu sebab bagi mengheret kepada zina, sebab musabab bagi mengheret kepada zina. Sebab itulah dalam Quran Allah tidak tegah seorang itu berzina. Tuhan tak kata wala tazni, jangan kamu berzina. Ada wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Artinya jangan kamu tengok, jangan kamu sentuh, jangan kamu pergi. Awal-awal lagi. Kalau Tuhan kata wala tazni, makna tengok boleh, sentuh raba pun boleh. Jangan pergi masuk yang dalam tunya. Tu tapi dak. An-nahyu bil qurbi ablagu min nahyi anil fi'li. Tegah daripada mendekati itu lebih lebih mubalaghah, lebih mendalam, lebih orang panggil gapo bahasa nak sebut lebih gapo nak ikutlah faham tu lagu mana lebih betul, lebih tepat, lebih bijak maknanya daripada tegah, daripada perbuat. Macam abang duk sebut sama, seorang mak opak yang cerdik apabila tengok anak dia main di telaga hok tak ada, telaga buta dia panggil, telaga hok tak ada penutup tu, mak opak yang cerdik dia tak akan royak ke anak dia, awal jangan terjun dalam tu dah, main lah kat tepi tu tak apa. Tu mak opak bodoh lagu tu. Duduk sekejap, bluk bunyi, hilang dah anak dia. Apa? Masuk dah. Mak opak yang cerdik ni dia akan kata, awal jangan main tepi telaga tu. Main ni, jangan main tepi telaga tu. Apa duk main tepi telaga? Bahaya ke tepi telaga? Tepi telaga tak bahaya. Hak bahaya tu masuk dalam lubang telaga tu, lemah dalam tu. Tapi tegah, jangan main tepi lagi. Itu baru mak opak cerdik.
Nah, jangan main tepi telaga tu, mai. Itu baru cidik. Kata, main tepi tu jangan terjunnya dah. Anak baru umur 7 tahun. Peluk bunyi dah tadi. Pakai air dah lah, mati lemah anak dia ni. Maka kata tu Tuhan tak kata jangan berzina. Dah. Kalau jangan berzina, dating boleh, khalwat boleh. Berpipi tangan, monggek motor, macam mama repik ke apa tu, peluk ke, boleh belaka. Jangan pergi masuk ya, jangan. Berat lagu tu. Semua benda hak tadi tu ke arah masuk belaka, ke arah zina belaka. Mata memandang, sabab musabab bagi berzina. Tangan menggagar, menggagar apa dia? Menyentuh, meraba, tu bahasa dia. Meraba itu ke arah berzina. Ada. Habis. Panjang lagi ni weh. Kita berhenti situ dulu dah. Seolah pun tak berapa nak ada ni. Batuk kat seminggu lebih. Tak sembuh-sembuh lagi. Warrijlani tazniyani, dan kedua kaki itu berzina kedua-duanya, yakni jadi sabab musabab zina seorang anak Adam dengan dua kakinya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Di situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.